Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata apa? Dalam bab jenayah Islam, dalam bab Tuhan kata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tuhan kata kalau sekiranya kita ni beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasul sudah putuskan satu-satu benda, kita tak boleh pilih lagi. Allah sudah memutuskan kesalahan curi potong tangan, kesalahan minum arak kena sebat. Allah dah putuskan begitu. Maka kalau betul kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh pilih hal lain dah, kita kena ikut hak Allah kata. Itu Quran kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ayat lain Tuhan kata tilka hududullah fala ta'taduha. Demikian itu adalah hukum yang menjadi sempadan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu langgar hukum-hukum dan hukuman-hukuman itu. Faulaika humuz zalimun. Siapa yang langgar mereka itu orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan kita nak abang apa tuan-tuan? Kesimpulan dia. Semua orang kena belajar tentang benda ni. Supaya bila kita belajar, kita faham, kita tidak akan menentang. Kerana itu hukum agama kita. Bila kita faham, kita belajar, kita tidak akan menentang. Seperti mana kita tak pernah bangkang sembahyang zuhur 4 rakaat. Ada orang pernah bangkang sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia kata saya tak puas hati betul lah lohong Tuhan buat 4 ni. Kita dengan kerja, dengan masa lunch, masa tu nak sembahyang, masa tu nak makan, patut-patut doa sudahlah zuhur. Ada orang cakap begitu? Tak ada. Seperti mana kita tidak pernah bangkang peraturan sembahyang, begitulah sepatutnya kita tidak bangkang hududnya. Yang kedua, terimalah hakikat. Allah yang cipta kita. Tentu Allah lebih tahu apakah undang-undang yang sesuai untuk kita. Allah cipta kita. Kita mengaku tak mengaku? Mengaku. Kalau Allah yang cipta kita, dia tentu lebih tahu apakah hukum yang lebih sesuai untuk kita. Macam mana kita Mercedes tu Jerman buat, engineer Jerman lebih faham tentang Mercedes. Macam mana Toyota tu Jepun buat, engineer Jepun, mekanik Jepun lebih faham tentang Toyota. Kita tak boleh pakai kereta Toyota pergi duk baca buku manual Jerman nak perbaik Toyota, tak boleh. Macam itulah orang pakai Mercedes, dia tak boleh duk buka buku Proton untuk nak perbaik Mercedes dia, tak boleh. Siapa buat dia? Buku manual dia kita kena baca. Allah buat kita. Buku manual kita ialah Quran dan hadis Nabi. Itu yang kita kena baca. Realitinya, yang ketiga, realitinya undang-undang ciptaan manusia dah terbukti gagal. Undang-undang ciptaan manusia terbukti gagal. Dari segi peningkatan indeks jenayah. Oh, samun. Everywhere lah ni berlaku samun. Karena banyak orang samun, mereka nak saman kereta cermin gelap. Tak kena mengena. Kes samun ni, sikit sangat kalau nak kena mengena dengan cermin gelap ni. Bahkan, cermin tak gelap pula lagi banyak duk kena samun. Satu perempuan duk buat kereta pergi kerja. Daripada rumah dia, dia nak pergi kerja. Dia duk drive seorang-seorang. Penjenayah tengok, perempuan bawa kereta seorang, cantik. Kereta hak jenis MPV ni. Tempat barang, bukan macam kereta. Kereta dia ada bonet tutup. MPV cermin semua, tak nampak. Kalau kita pergi travel, cuti-cuti ni, cuti sekolah nak main ni, bawa anak-anak pergi sampai Singapura, sampai Johor Bahru, sampai Melaka, sampai mana tu, barang-barang kita nak berjalan 5 hari. Duk ada belakang kereta, cermin. Dia pun tengok, wah cantik punya beg duk dah. Dia pun rembas cermin, angkat beg-beg tu pergi. Kalau ada pihak kata cermin gelap, memudahkan penjenayah duk dalam cermin gelap, orang tak nampak muka dia. Pihak yang duk kena katok cermin kereta curi barang ni pun boleh bagi alasan juga. Cermin cerah ni orang nampak barang dalam kereta dia. Alasan. Kalau hang nak bagi alasan, orang pelik ni pun boleh bagi alasan. Yang lebih penting ni apa dia? Kalau mencuri, potong tangan dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Realitinya kita mengaku undang-undang yang ada hari ini failure, gagal. Maka indeks jenayah meningkat. Kenapa tak boleh kita try tengok undang-undang Islam ni? Bagi 5 tahun berjalan, macam mana? Dia boleh tak boleh kontrol jenayah? Kalau sekiranya 5 tahun berjalan, gagal, tak boleh nak kontrol jenayah, ambil hukum duduk ni, buang dalam parit, tak apa. Puas hati. Kita, Tuhan tak boleh. Tuhan kata dia boleh kontrol. Kalau jalan hukum ni, lah kita dah jalan. Pasal apa gagal? Maknanya tak betul, kita buang. Kita kena yakin sampai macam tu dengan Tuhan. Kalau Tuhan kata hampa buat benda ni, nakalan minallah, satu bentuk penjagaan daripada Allah akan mai. Kita try. Saya ingat masa saya student dulu, ada debate di Universiti Melaya dulu, dia ada debate ekonomi, dia panggil setahun sekali. Debate ekonomi. Dia panggil wakil daripada semua parti mai. Semua parti yang ada dalam Malaysia yang top-top ni semua hantar wakil pergi debate. Timbul masalah hudud ni. Tahun 80 dulu ni. Timbul masalah ni. Satu orang wakil tu dia mempertahankan hukum hudud, dia kata lagu tu lah. Dia kata dekat wakil daripada yang bukan Islam ni. Bila mereka ni duk tak mau lah apa, mereka ni tak mau pasal mereka tak faham. Wakil ni dia kata, saya kata tadi tu, dia kata dalam debate tu, dia kata baik now undang-undang ada hari ni, you puas hati tak? Dia ni kata tak puas hati. Baik, kalau tak puas hati, dia kata why not we try. Dia kata ni hudud ni adalah satu option yang ada dalam undang-undang. Dia kata dia kata ni, dia ni debater ni, dia kata you are Chinese, dia kata you ada undang-undang you kah? Dia kata tak ada. Ada Indian kah? Dia kata Indian. Okay, Indian, you agama you adakah undang-undang ni cegah jenayah apa semua? Dia kata tak ada juga. Lagi apa lagi bangsa ada dalam dewan ni? Dia kata mana satu bangsa yang agama yang dia pegang ada undang-undang cegah jenayah? Semua kata tak ada. So ni debater ni, dia kata now, dia kata kita cuma ada 2 saja. Satu, undang-undang orang putih hak kita duk pakai ni, ini buatan manusia. Satu lagi, we all Muslim, kita ada undang-undang kita dalam Quran. Kalau you dah kata undang-undang ni tak berjaya, why not kita try? You bagi 5 tahun, dia kata. You jangan bagi setahun, 2 tahun, tak ada nak jalan. Bagi 5 tahun. Tengok, dia kata. Kalau sekiranya jadi elok, kita pakai. Kalau sekiranya tak elok, I as a Muslim, dia kata, I setuju undang-undang ni you pergi buang dalam longkang, dia kata. Tuan-tuan, yang bukan Islam ni dengar, kelu, tak boleh nak kata apa, kelu. Pasal benda tu logik. Kelu. Dia pun jam. Dia tak boleh nak kata apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Isu ni bukan isu siapa nak menang. Bukan isu kalau boleh buat, kami menang. Kalau hampa pada muka, bukan itu isu dia. Isu dia apa dia? Kita nak mencari satu alternatif yang lebih baik kepada yang gagal, yang ada ni. Itu isu dia. Buka hati, buka minda. Why not kita try? Dan undang-undang ni kalau dilaksanakan, bukan dia nak buat naya, bukan dia nak bagi orang Islam lepas, orang bukan Islam kena. Tak. Dia nak jaga semua orang supaya semua orang boleh hidup dengan harmoni di dalam sebuah negara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So yang keempat apa dia? Semua pihak hendaklah berlapang dada, bahkan bantu-membantu dalam nak menjayakan benda ni. Dan yang kelima, mulalah daripada sekarang ni, sit down, bincang tentang kaedah pelaksanaan dia. Panggil pakar-pakar undang-undang yang ada di seluruh dunia, belanja sikit tak apa, panggil mai duduk, bincang, draft benda ni, buat bagi elok-elok. Kemudian pula apa, bila dah siap gubal, aturkan siri penerangan. Kalau kita boleh terang tentang GST, tiap-tiap hari terang dalam TV, kita terang hudud di dalam TV, tiap-tiap hari. Bagi semua orang faham. Tak faham, buka satu talian untuk semua orang telefon tanya. Ni saya duduk dengar semalam ni, saya tak apa nak clear tentang benda ni. Sediakan pakar untuk menjawab di talian itu. Jawab, explain, bagi terang dekat dia. Oh, dia kata selama ni I faham macam lain. That's a problem. Pasal apa? Pasal tidak ada penerangan, tidak telus. Maka ramai orang tidak faham. Bila semua orang dah nampak kebaikan dia, insya-Allah implement setengah-setengah dulu. Jangan semua lagi. Implement hak jenis sebat-sebat punya dulu. Minum arak, sebat. Tuduh orang berzina, sebat.
Orang yang berzina belum kahwin, sebat, jalan yang tu dulu untuk fasa pertama. Tengok macam mana feedback balik, tengok kesan dalam masyarakat macam mana. Bila semua orang nampak, baguslah. Bila jalan undang-undang ni, nampak benda dah jadi okey. Dia kata, why not? Kita tambah lagi. Apa lagi hadu ada? Alhamdulillah tuan-tuan. Tak ada siapa tension, tidak ada siapa tertekan. Dan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi negeri kita ni baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kita jadi negeri yang baik, bahkan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.